Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakim bin Hamzah daripada Diploma Usuluddin semester 3. Hari ini saya ingin membentangkan tentang sifat mazmumah yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama ialah sifat tamak. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Arba'in fi Usuluddin, yakni 40 asas-asas agama, telah menjelaskan bahawa makan terlalu banyak akan menyebabkan kita sukar untuk mengawal nafsu dan ia merupakan sifat yang tercela. Antara perkara yang boleh mengotorkan jiwa manusia adalah rakus dalam pemakanan. Ia merupakan asas pertama yang disebut Imam Al-Ghazali ketika menerangkan sifat-sifat tercela berkaitan jiwa. Baik, seterusnya, menurut Syekh Abu Sulaiman Al-Darani, terdapat 6 penyakit bagi seseorang yang kekenyangan, iaitu yang pertama, hilangnya kelazatan untuk beribadah. Dia susah untuk khusyuk dalam melakukan ibadah. Yang kedua, terhalang dari menghafal sesuatu ilmu. Susah untuk menghafal sesuatu ilmu. Contohnya kita nak hafal Al-Quran ke kan. Yang ketiga, malas untuk melakukan ibadah. Kita akan menjadi malas untuk melakukan ibadah, terutamanya untuk mendirikan solat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ialah meningkatkan hawa nafsu. Baik, seterusnya, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang 3 tahap ukuran pemakanan, iaitu yang tahap yang paling rendah, yakni makan ketika lapar dan berhenti ketika ia benar-benar mula menyukai makanan tersebut. Yang kedua, yang berada di tahap sederhana, yakni cukup sekadar memenuhi 1/3 ruang protein setiap hari. Kita kena makan ikut piramid makanan. Contoh dia. Yang terakhir adalah tahap yang tertinggi, yakni bagi golongan siddiqin, mereka makan cukup setakat untuk menegakkan tulang sulbinya. Tulang sulbi ni adalah tulang belakang. Baik. Seterusnya ialah mengumpat. Ini sifat mazmumah yang kedua. Maksud mengumpat ialah memperkatakan seseorang di belakangnya. Biasanya yang diperkatakan ini adalah sekitar kelakuan, keadaan badan, perangai dan sebagainya. Maksudnya di sini, mengumpat ni adalah kita mengatakan sesuatu yang buruk terhadap seseorang kepada orang lain. Baik, firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasiran minaz-zon. Inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang bermaksud, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah engkau menghina kepada setengahnya suka salah seseorang kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu akan merasa jijik. Surah Al-Hujurat ayat 12. Seterusnya ialah mengumpat ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah ghibah, yang bermaksud memperkatakan keburukan seseorang di belakangnya. Yang kedua ialah buhtan, yang bermaksud mereka-reka perkara dusta yang bertujuan untuk memburukkan seseorang supaya harga dirinya jatuh. Contohnya, dia mereka-reka cerita yang tidak betul terhadap seseorang supaya harga dirinya jatuh. Yang ketiga ialah ifkun, yang bermaksud menaburkan berita-berita fitnah yang didengar daripada seseorang kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Contohnya, dia memburukkan seseorang tu dengan menyebarkan berita-berita fitnah yang didengar oleh orang lain dan menyampaikannya kepada orang lain. Baik, seterusnya adalah marah. Sifat marah ni dia berpunca dari kurang kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan. Orang yang bersikap sedemikian selalunya disorong oleh pengaruh syaitan yang ingin merosakkan iman dan juga dirinya. Kiranya syaitan menghasut kita lah.
Kalau kita tengah marah tu, syaitan tengah menghasut kita. Okey, walaupun begitu, sifat pemarah adalah senjata bagi menjaga hak dan kebenaran. Oleh kerana itu, seseorang yang mempunyai sifat marah akan dizalimi dan akan diceroboh hak-haknya. Sifat pemarah yang dicela ialah marah yang bukan pada tempatnya dan tidak dengan sesuatu sebab yang benar. Kiranya dia marah tanpa sebab, dan dia marah tanpa sebab lah. Okay. Yang seterusnya ialah keburukan sifat marah, iaitu akan menimbulkan pertengkaran. Dari segi istilah, bertengkar bermaksud bertukar fikiran untuk mencari kemenangan. Ini bermaksud setiap perbincangan hanya bertujuan untuk mencari kemenangan. Contohnya, dia asyik nak menang je. Dalam suatu perbincangan tu, idea dia je kita nak pakai. Orang lain dia tak terima. Macam tu lah. So, pertengkaran yang tidak diingini dalam Islam yang dapat menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bermaksud, tidak akan sesat sesuatu kaum sesudah diberi mereka petunjuk oleh Allah melainkan orang yang bertengkar. Riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Baik, seterusnya adalah sifat hasad dengki ataupun iri hati. Okay. Perasaan ini kebiasaannya terlahir apabila seseorang manusia melihat orang lain mendapat nikmat atau kelebihan daripadanya. Kemudian, dia mengharap semoga nikmat dan kelebihan yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah pada dirinya. Contohnya, dia tak boleh lihat orang lain dapat nikmat lebih daripada dia. So, dia macam rasa iri hati terhadap orang tu. Kemudian, apabila seseorang tu mendapat nikmat lebih daripada dia, dia berharapkan nikmat tu dia hilang dan nikmat tu diberi kepada dirinya. Okey, seterusnya, orang yang mempunyai sifat hasad dengki ini tidak boleh melihat orang lain mendapat nikmat yang lebih daripada dirinya dalam suatu perkara yang baik. Okey. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia dapat nikmat tu. Okey. Seterusnya, sifat dengki dapat menghabiskan segala amal kebajikan seseorang sesuatu dengan sabda Rasulullah SAW bermaksud, jauhilah oleh kamu sifat dengki itu, bahawasanya perkara dengki itu memakan segala kebaikan, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Baik, di dalam surah An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di, lirrijali nasibun mimma tasabu, walin nisa'i nasibun mimma tasabna, was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian daripada kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Surah An-Nisa ayat 32. Baik, seterusnya adalah sifat bakhil. Bakhil yang bermaksud kedekut. Okay, maksud bakhil iaitu seseorang itu menahan haknya daripada dibelanjakan atau digunakan kepada jalan yang dituntut oleh agama. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa sifat kedekut ini dari dahulu lagi berkait rapat dengan manusia. Okay. Kiranya dia ada harta tapi dia tak nak belanjakan hartanya. Itu maksud bakhil. Okay, dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi iza lam saktum khashyata infaq wa kana insanu katura. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku pada ketika itu, yakni segala macam nikmat kehidupan, tentulah kamu akan berlaku bakhil kedekut kerana takut kehabisan, dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cintakan pangkat. Menurut Al-Ghazali, pangkat dan jawatan merupakan kemegahan dunia, dan dunia menjadi idaman bagi orang yang ingin menjadi terkenal kerana pangkat ataupun jawatan di dalam suatu organisasi itu adalah
orang yang tercela ataupun hina. Dan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan seterusnya firman Allah dalam surah Al-Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffin ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Artinya, sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakan kehidupan dunia dan perhiasan, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah mereka telah kerjakan. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa keinginan seorang manusia itu kepada dunia itu merangkumi dikenali ramai, pangkat dan kedudukan yang tinggi. Jadi semua ini merupakan hiasan dunia dan tidak menguntungkan pada hari akhirat yang kelak, melainkan sia-sia belaka. Kecuali pangkat dan jawatan itu boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui perkara ini. Dan seterusnya, cintakan harta. Imam Al-Ghazali menentangkan cintakan dunia dan harta dengan memperlihatkan penjelasan tentang dunia yang tercela dan harta yang membawa kepada jurang kebinasaan. Daripada hadis Nabi ni, daripada Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua serigala yang lapar dilepaskan di tengah kumpulan kambing tidak lebih merosakkan jika dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kuasa yang sangat merosakkan agamanya. Riwayat At-Tirmizi. Jadi Rasulullah menyatakan bahawa manusia ini lagi teruk daripada sifat tamak yang ada pada sifat tamak manusia ini lebih teruk daripada tamak yang berada pada serigala, dua ekor serigala yang telah dilepaskan kepada sekawan kambing. Itulah secara literal yang kita boleh faham. Dan mereka ni yang cintakan harta akan habiskan masa hidupnya dengan mencari dan mengumpulkan harta sehingga tiada masa untuk urusan agamanya. Rasulullah SAW sabda seterusnya, memberi peringatan bahawa manusia sememang tidak pernah puas. Digambarkan dalam sebuah hadis bahawa manusia ini jika diberikan kepadanya satu lembah yang penuh dengan emas, dia pasti akan ingin memiliki lembah kedua, ketiga dan seterusnya. Hanya tanah sahaja, iaitu kematian yang dapat menamatkan kematamakan dan kerakusan tersebut. Dan Allah SWT firman, a'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wa aulad kama salul ghaisi a'jabul kuffaru nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakunu al-khutama wa fil akhirat adhabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, tahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Hadid, surah Al-Hadid ayat 20. Dan Imam Ghazali mengatakan bahawa maka lihatlah dengan mata hakikat, maka dunia itu negeri yang baik, negeri yang banyak bahayanya. Dunia itu dicela oleh sang penciptanya, Al-Khaliq. Al-Khaliq itu yang lebih mengerti tentang dunia itu daripada kita. Yang baru daripada dunia itu buruk, memilikinya itu membinasakan, dan yang hidup itu mati, dan yang baik itu hilang. Maka bangunlah, semoga Allah mengasihi kamu daripada alfamu, yang mulia daripadanya itu hina, dan yang banyak daripadanya itu sedikit. Dan seterusnya ialah mengenai takabur. Takabur ni apa? Ialah rasa besar diri, rasa hebat, ataupun rasa kita paling bermakna daripada orang lain. Dan Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin qala rajulun illa rajulun yuhibbu yakunu sawbuhu hasanan na'luhu hasanatan qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal kibrun batarul haqq wa ghamzun nas. Maksudnya, tidak akan masuk syurga barang siapa di dalam hatinya terdapat setitik kesombongan. Dan ada mengatakan, sesungguhnya orang itu menyukai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Dan Imam Ghazali memberi beberapa panduan untuk mengelakkan sikap takabur di dalam diri manusia, iaitu apabila berjumpa kanak-kanak, menganggaplah mereka lebih mulia daripada kita kerana kanak-kanak belum dibebani dosa. Apabila berhadapan dengan orang tua pula, anggaplah mereka juga lebih mulia daripada kita kerana mereka lebih lama beribadah daripada kita. Dan apabila jumpa orang yang alim, anggaplah dia lebih mulia kerana banyaknya ilmu di dati. Dan apabila melihat orang jahil, anggaplah mereka lebih mulia kerana berbuat dosa, kerana kejahilan, sedangkan kita berbuat dosa dalam keadaan mengetahui. Apabila berjumpa orang jahat, janganlah anggap kita mulia, tetapi katakanlah mereka orang jahat. Katakanlah kepada orang jahat, mungkin orang jahat itu akan bertaubat pada masa tuanya, sedangkan kita belum tahu bagaimana akhirnya kehidupan kita. Dan apabila bertemu orang yang kafir, katakan, belum tentu dia akan kafir selama-lamanya. Dan seterusnya ialah riak. Riak ni secara umumnya yang kita tahu ialah, secara untuk kita senang faham tanpa memerlukan definisi, ialah menunjuk amalan kebaikan kita. Daripada kitab Ihya ataupun kitab yang lain-lainnya, Imam Ghazali menyatakan artinya sama, iaitu memperlihatkan kebaikan pangkat, kedudukan di hati manusia, menggunakan dengan amal-amal perbuatan selain ibadah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda tentang riak dalam riwayat Mahmud bin Labid, inna akhawfa ma akhafu alaikum syirku asghar qalu ma syirku wa ma syirku al-asgharu ya Rasulullah qala riya'u yaqulu Allah azza wa jalla lahum يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم أذهب إلى الذين كنتم تراءوا في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Maksudnya, perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil? Wahai Rasulullah, Nabi SAW sabda, riya. Allah akan berfirman pada hari kiamat, kelak, pergilah kepada orang-orang yang kamu hendak tunjukkan amalan kamu kepada dunia dan lihatlah, adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan sebab amalan kamu. Riwayat Ahmad. Dan seterusnya, sifat ialah sifat ujub. Kata Imam Ghazali mengatakan bahawa ujub ataupun takaburnya membesarkan diri yang hasil daripada dalam batin dengan sebab disangka akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi ada beberapa pandangan yang lain mengenai ujub dengan contoh yang lebih mudah difahami oleh Abdullah bin Mubarak, iaitu dia menjawab, engkau melihat di dalam dirimu sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain. Dan Bashir Al-Haris Al-Hafi menyebut, ujub itu adalah engkau memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain sedikit. Dan Imam Al-Ghazali sendiri menyatakan bahawa ujub artinya mengagungkan diri atau menganggap agung amal yang dilakukan. Misalnya dengan mengatakan, akulah orang yang paling soleh, tidak ada orang yang lain melebihi kesolehanku. Apa yang boleh kita faham ayat di atas ni? Para ulama menerangkan ujub ialah seseorang yang beranggapan bahawa kemuliaan amal soleh disebabkan adanya sesuatu perkara ataupun sebab bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala.